5 fakta tentang naga laut Australia. Sudah tentu anda telah banyak mendengar tentang naga sebagai makhluk legenda yang banyak muncul dalam cerita rakyat dan mitos tidak kira di mana-mana negara. Bentuknya digambarkan seperti reptilia dengan pelbagai ciri tambahan seperti sayap, tanduk, kuku, kaki yang besar dan boleh mengeluarkan api. Bergantung kepada asal-usul legenda, ciri-ciri ini kemudiannya menjadi asas kepada penamaan umum beberapa haiwan sebenar di dunia ini. Salah satunya ialah naga laut atau Philopterus taeniolatus. Naga laut bukanlah reptilia tetapi haiwan yang masih dalam keluarga yang sama dengan kuda laut tetapi dilengkapi dengan beberapa anggota badan yang menjadikan mereka kelihatan seperti naga. Tanpa membuang masa, mari kita kenali 5 fakta tentang naga laut Australia. Nombor 5. Haiwan endemik Australia. Haiwan naga laut ialah merupakan salah satu haiwan endemik yang mendiami pantai selatan Australia. Menurut sumber iaitu dari Museum Australia, spesies ini tersebar luas dari pantai tengah New South Wales ke pantai selatan Australia dan ke barat daya Australia Barat. Menurut kepelbagaian haiwan, naga laut boleh ditemui di mana-mana dari port atau pelabuhan di Stephen yang bertempat di New South Wales ke Geraldton di Australia Barat dan sejauh selatan Tasmania. Bagi yang baru melihat haiwan ini, anda mesti akan terpegun ketika melihatnya. Naga laut dewasa adalah warna kemerahan dengan tanda kuning dan ungu. Ia mempunyai pelengkap kecil seperti daun yang menyerupai pelepah kelp yang memberikan penyamaran dan beberapa duri pendek untuk perlindungan diri daripada mangsa lain. Lelaki mempunyai badan yang lebih sempit dan lebih gelap daripada jantina perempuan. Seadragon mempunyai sirip punggung yang panjang di sepanjang bahagian belakang dan sirip dada kecil di kedua-dua belah leher yang memberikan keseimbangan. Serangga laut biasa boleh mencapai 45 cm 18 inci panjang. Nombor 4. Keadaan persekitaran spesifik. Naga laut adalah biasa di terumbu berbatu atau pada dasar laut dengan banyak tumbuh-tumbuhan dan mereka sangat suka pada padang rumput laut di mana mereka boleh menyamar dengan mudah daripada pemangsa atau untuk mencari makanan. Walaupun ia kelihatan mempunyai pengedaran yang agak luas, tetapi haiwan ini hidup dalam persekitaran dengan keadaan tertentu sahaja yang menjadikannya haiwan yang memilih tempat untuk tinggal atau untuk tujuan pembiakan. Naga laut biasa mendiami perairan pantai hingga sekurang-kurangnya 50 meter berkedalaman 160 kaki dalam. Habitat naga laut mesti mempunyai air antara 12 dan 23 darjah Celsius. Haiwan ini boleh mendiami kawasan muara cetek hingga pantai dalam sehingga 50 meter. Walau bagaimanapun, naga laut paling biasa pada kedalaman 8 hingga 12 meter. Walaupun mereka ini memilih tempat untuk tinggal tetapi populasi bagi naga laut ini tidaklah berada dalam status terancam atau harus dibimbangkan. Nombor 3. Haiwan yang berenang sangat lambat. Memang ia dipanggil naga laut tetapi ia tidaklah secekap seperti naga yang kita percaya daripada cerita mitos itu. Naga laut adalah haiwan yang bergerak perlahan dan berlegar di dalam air. Haiwan ini adalah perenang yang buruk kerana ia mempunyai struktur tulang yang dipanggil pelat kulit pelindung di seluruh badannya yang mengehatkan pergerakan naga laut. Selain itu, naga laut tidak mempunyai sirip ekor, jadi apabila berenang mereka hanya bergantung pada sirip perut dan punggung mereka sahaja. Tidak seperti kuda laut, naga laut tidak mempunyai ekor yang dapat diikat. Ia adalah kerana keupayaan berenang mereka yang lemah bahawa setiap tahun naga laut ditemui terdampar di pantai selatan Australia. Nombor 2. Tidak mempunyai gigi. Naga laut tidak mempunyai gigi dan memakan mangsanya dengan menghisap mereka. Muncung naga laut yang panjang seperti paip dilengkapi dengan struktur kompleks yang terdiri daripada tulang yang ditarik bersama oleh otot untuk menghasilkan kuasa sedutan yang sangat kuat sehingga mampu untuk menyedut mangsa mereka. Untuk makanan pula, naga laut selalu memakan udang, kutu laut, larva ikan dan zooplankton kerana mereka mempunyai mulut yang sangat kecil. Tetapi mereka juga banyak menjadi mangsa kepada pemangsa lain jika mereka tidak bersembunyi di terumbu karang. Nombor 1. Telur disimpan di bawah ekor jantan. Seperti kuda laut juga, naga laut jantan bertanggungjawab menjaga telur sehingga ia menetas. Walau bagaimanapun, naga laut jantan tidak mempunyai kantung seperti kuda laut, sebaliknya mempunyai takungan span di bahagian bawah ekornya.
Struktur ini terdiri daripada banyak lekukan yang terdiri daripada tisu yang kaya dengan darah. Setiap lekukan akan memegang satu telur. Apabila bercakap tentang pembiakan, naga laut betina bertelur kira-kira 250 telur. Kemudian selama 8 minggu telur akan menetas selama beberapa hari. Selepas menetas selama 2 hingga 3 hari, anak naga laut akan kekal di dalam kantung kuning telur sebelum berenang bebas. Hanya 60 hingga 120 ekor naga laut muda akan bertahan manakala yang lain menjadi mangsa anemon laut. Jadi, itulah beberapa fakta tentang naga laut.